Alhamdulillah, Sabah dalam bicara untuk menuntut hak berjaya sukses. Tahniah kepada Sabah lah, dan especially lawyer-lawyer yang berusaha dalam untuk menuntut hak. Sebab selalu ku dengar dalam parlimen menteri-menteri Sabah jerit-jerit untuk minta hak, tapi masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Sudah kuduga di parlimen itu tidak dapat, memang tidak dapat. Akhir-akhirnya aku tahu sudah tu memang melalui mahkamah. Jadi alhamdulillah ada kesedaran menggunakan mahkamah. Kalau tidak, selagi itu dah jerit-jerit sampai sakit leher pun tidak dapat tu hak itu. Kalau dalam mahkamah keluar dah perlembagaan MA 63, payah diorang kan melawan, payahkan menteri-menteri di Melaya itu kan melawan. Sudah bertulis termaktub sudah dalam perlembagaan, apalagi diorang kan lawan. Sudah termaktub itu sudah tarang-tarang sudah tu kan kalah bicara, terang lagi bersuluh akan kalah dalam bicara. Sudah didugalah Sabah lawyer akan menang dalam bicara ini. Alhamdulillah, hak, siapa yang merampas hak memang kalah, dan memang salah. Dua tu, kalah dan salah. Dalam undang-undang pun salah, dalam bicara pun kalah. Hanya orang Sabah mesti berusahalah sebagai usaha lawyer Sabah, Lawyer Society SLS. Betul lah apa yang dorang buat. Di Sarawak pun macam itu juga, dorang pakai lawyer. So kalau di Sarawak pakai lawyer, di Sabah pun mesti pakai lawyer juga. So akhirnya berjaya. Diberi tempoh lagi dalam berapa hari itu, 180 hari mesti ada sudah result ini, maksudnya calculation berapa bilion untuk dibayar kepada Sabah dalam 80 hari. Itu mesti cepat tuh, 80 hari itu dalam berapa tuh, setengah tahun. Jadi dalam menuntut dan mengira hak itu mesti ada arbiter. Arbiter ni penting, cuma orang tengah lah. Kalau boleh orang luar lah, orang putih kah, orang dari England kah, bagus tu. Jadi arbiter. Manakan orang Sabah saja kan, tentu macam orang boleh melawan lagi aneh. Kalau ada arbiter orang tengah,
dorang tu natural daja menjebalahi Malaya inda je menjebalahi Sabah, so dorang tu natural. Jadi kira dapat dorang percaya kira ini betul. Dari Malaya pun percaya kira ini betul. Memang patutnya ada dokumen lah, rekod berapa banyak minyak dijual tahun itu, berapa banyak hasil. Kalau dalam share ada dipanggil penyata keuangan. Dalam penyata keuangan itulah semua kiraan hasil apa semua, untung apa, ada dalam penyata keuangan. Dari dokumen itulah sekarang boleh di-refer berapa pendapatan tahun-tahunan. Bukan lagi 5%, jadi 40%. Tapi kadang-kadang orang melayaninya, duit kami sudah masukkan dalam projeknya. Adakah dimasukkan dalam projek itu termasuk dalam 40% juga? Kalau termasuk, kiralah. Tapi kenapa dorang dah beritahu awal? Ani kenapa dorang dah bagi budget itu ngam 40%? Ani 40% budget kamu buat ani. Tapi macam mengelirukan, buat projek dah diberitahu masuk 40% itu. Itu dah masalahnya sekarang. Sebab pernah dengar menuntut 5% dah dibagi, sebab projek sudah dibuat. Itu kira macam tidak ada dialog ataupun hitam putih mengatakan itu 40% ataupun 5%, tidak ada. Hanya buat projek saja, dikira sudah. Itu yang ada masalah sedikit sekarang tu lah. Kalau orang budget sudah, masa kami buat projek itu, kita budget itu boleh je dikira dah. 40% itu banyak 40% itu. Senator Sarawak sudah mengira untuk Sarawak berapa hutang Petronas 1.5 RM 1.5 triliun. Banyak tu. Triliun tu bukan bilion tu. 9 kosong itu di belakang kalau triliun. Kalau bilion 9 kah? 9 kosong itu. Banyak tu. Jadi alhamdulillah lah dengan duit itu sekarang benar kita sanggup kita dorang membagi duit itu sekarang, sebab mungkin dorang punya alasan dari duitnya. Itu dah susah. Kalau dari duit declare bankruptcy, boleh ambil aset-aset Malaya yang ada tu, jual. Boleh dorang, pasal dorang jual tu. Kalau bankruptcy law, boleh dorang jual apa aset dorang ada, jual untuk membayar hutang negara yang diminta
ataupun ditagih. Itu masalah tu kan. Ataupun orang mulalah membagi, tambahkan sedikit, instead of 40%, 60% kah? Ataupun 70% kah dalam berapa tahun. Jadi untuk balik 40%, itu kalau 40% itu hak, tambah sekiranya 60% sekarang hak diberikan balik, 20% itu kira untuk membayar hutang dalam berapa tahun tuh, udah tahu. Dulu 50 tahun, 20 tahun kali itu. Petronas membayar hak 60%. Pasal dibayarlah undang-undang. Jadi bertambahlah rezeki Sabah, dapatlah disalurkan membuat hospital, improvekan hospital, apalagi yang kurang jalan raya, ada masalah air, masalah electricity, dan menolong sedikit orang miskin di Sabah itu. Improve dah keadaan Sabah itu sekarang. We see that in dalam 10 tahun dah, we see ada perubahan di Sabah itu. Lepas itu sekarang ikut cara Sarawak, jadi aggregator dalam gas. Lepas orang bayar hak itu dulu, boleh ada lagi case yang mana boleh dibuat macam cara Sarawak pasal mining ordinance ni sekarang, atau mungkin untuk future sekarang menambahkan lagi kekayaan seperti yang dibuat oleh Sarawak. So the future of Sabah is bright lah. Bright. So the future of Sabah is bright because rezeki minyak itu dan gas adalah rezeki dari negeri orang Sabah. Sama juga negeri orang Sarawak ada minyak. Sebab negeri yang mengeluarkan minyak ini kaya. Macam di Timur Tengah, negeri-negeri Arab ini kaya. Bahrain kaya, Saudi Arabia kaya, Qatar kaya. Negeri-negeri Eropah yang mengeluarkan minyak kaya. Yang banyak minyak, Norway kaya. Apalagi negeri yang banyak mengeluarkan minyak di Eropah itu Norway. Yang ku tahu Norway itu kaya lah negeri itu. Kalau kekayaan itu macam Norway itu diorang salurkan pada rakyat, free school to until university, free medical, and subsidize harga minyak. Jadi comfortable lah, rakyat pun senang. Standard of living pun senang. Of course lah, that is to be expected. Negeri itu mengeluarkan minyak, mesti orang-orangnya pun dapat rezeki dari minyak itu.
ini diambil, lari rezeki itu. Rezeki yang dorang ambil itu bukan rezeki dorang. Jadi barang ini kalau dikira tidak halal lah, orang punya, jangan diambil hak orang. Tidak boleh. Itu hak orang Sabah. Jadi yang menikmati rezeki itu tidaklah orang Sabah sebetulnya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia orang Sabah itu maju seperti negeri Sarawak. Jadi kedua negeri arah North Borneo ini jadi negeri kaya dalam Malaysia. Jadi itu yang di mau Sarawak, ya orang Sarawak, kami mau kaya dalam Malaysia. Jadi orang Sabah boleh kata yang sama, kami mau kaya dalam Malaysia. Jadi settle down, sudah kaya, happy, dan lagi perlu apa-apa kan dibuat. Terima saja, enjoy your wealth. Sekian saja, terima kasih.